Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana bi hadil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita ni di ujung dalam bulan Syawal. Jadi mungkin dalam tahapan 2 minggu dah. Kita ni tinggal Syawal ni, kita masuk Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi saya rakyat semua dah kata bulan haji ni dia ada 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah ni Rasulullah kata tidak ada hari yang lebih afdal dari segi siang hari, iaitu 10 awal pada bulan Zulhijjah. Kerana ulama-ulama murid kecek kata sebab kelebihan 10 awal pada bulan Zulhijjah ni, kerana di sebelah awal dia tu, dalam 10 hari tu ada hari iaitu hari Arafah. Hari Arafah ni Nabi kata Allah Ta'ala merdekakan hamba dia pada api neraka. Dan juga Nabi Muhammad SAW cerita berkenaan dengan siapa-siapa dia yang puasa pada hari Arafah, iaitu pada hari yang ke-9 pada bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala ampunkan dosa yang telah lepas. Setahun yang telah lepas dan lagi akan datang. Jadi kehebatan pada bulan Zulhijjah ni, satunya bulan haji. Satu bulan menyempurnakan rukun Islam, iaitu bulan haji. Kalau bulan Ramadan, satu rukun, satu bulan menyempurnakan rukun Islam, iaitu puasa. Jadi alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita duduk dalam garis-garis sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ni kita tengok boleh dikatakan setiap masjid hari ni ada berkecek kira berkenaan dengan pungut derma, iaitu pungut derma berkenaan dengan bantuan daripada umat Islam di Gaza. Mungkin tepat 23 dah. 23 ni di masjid. Di patah ke masjid. Jadi kita ada satu pungut teh daripada umat Islam semua. Wilayah Menara di mana saja pun akan mari bantuan kepada ahli Gaza yang kita sedia tahu bahawasa dizalimi oleh orang-orang Yahudi yang mana kadang-kadang setengah kita tak faham, duduk comti, duduk tuduh Hamas ada dalam Gaza ni. Kita tengok pada asalnya bukanlah demo tu perang saudara, bukan dia perang agama di antara Yahudi dengan Al-Islam, iaitu perang Islam ni untuk nak ambil klik bombing Palestin
bombing orang Islam dan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni dia Yahudi ni dia buat tempat hak sapah. Tempat hak najis. Tahai-tahai. Baitul Maqdis ni sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam ni. Nah, sebelum pada Tuhan perintah hadap kepada Baitul Haram ni, semua tu dia semaya hadap kepada Baitul Maqdis. Nah, semaya hadap ke atas rumah. Nah, pada awalnya. Dan bumi Palestin ia panggil bumi yang terhormat. Pada asalnya orang Yahudi gini tak silap 9 keluarga ya. Ni duduk di Israel, duduk di Palestin. 9 keluarga tak silap. Nah, bukan tak ramai kali. Dia pun minta bombing nak buat tempat ibadat. Tak ada bombing, tak ada siapa dia terima tak dunia ni. Yang Jerman bunuh juta lebih. Kerana jahatnya orang Yahudi ni duduk di mana saja orang bunuh belaka. Duduk dengan masa Firaun berbunuh demo sebab dia jahat sungguh. Aduwullah wa aduwul mu'minin. Seteru Allah dan seteru orang mukmin. Yahudi ni tak ada arah dah. Jadi bunuh. Sebab dia ni bunuh habis nabi-nabi pun dia bunuh, orang beriman pun dia bunuh. Nah, perangai orang Yahudi ni jahat. Landing tu dalam Asia ni, dalam kawasan ambil pada Sri Lanka, mari kepada Burma, mari kepada sampai ke negeri Sia ni. Mengikut komun hari ni tu, Nitipun sendiri pun dia kecek. Dia kata hari ni kena ingat di antara Islam dengan Abu Zar akan berlaku pembunuhan. Sebab apa dia kata? Hari ni Yahudi cuba baik dengan Abu Zar dan menjadi seteru dengan orang Islam. Dan di Burma ni mulai bunuh dah. Bunuh dengan cara terang-terang, dengan cara curi dan sebagainya, iaitu orang Islam. Supaya nak timbulkan orang panggil kata Islam tu jahat. Nah, jadi bumi Palestin ni asal mari tak silap pada masa kajian Abdul Hakim. Tapi tak ingat saya situ tu. 9 keluarga yang mari, bukan ada ramai. Mari minta kepada sahabat cacat nak duduk tupai bumi Palestin. Supaya duduk beribadat di sana. Kalau apabila negeri Palestin terbui, mulai setahun korama, dapat menguasai bumi Palestin. Tidak ada negeri puak Yahudi, negeri tak ada, bumi tak ada. Setelah dia berkuasa, maka dia minta sahabat cacat merdeka, ikarat daripada Palestin buat satu negeri, iaitu negeri Israel. Sahabat cacat pun terima di atas permintaan dia. Buat satu negeri. Bumi Palestin hari ini tubik pada 3 kawasan. Satunya negeri Palestin, kerajaan Hamas. Yang keduanya West Bank. Yang ketiganya Israel. Timbul satu parti West Bank di West Bank, iaitu parti Abdul Fattah. Parti Al-Fattah. Kita kata parti Fatah ni molek lah. Warna dia ni berhubung rapat dengan orang Yahudi untuk menguasai bumi Palestin. Sebab tu West Bank tak ada kecemti mana, dia mari tay di Gaza. Sebab Gaza ni tempat umat Islam 100% yang lawan kejahatan manusia di atas di muka bumi Allah. Nah, lalu tu hari ni setelah mana rakyat dalam pemilihan ni tak terima Fatah, bakal nak terimakan Hamas sebagai kerajaan, maka dia pun kerana di Fatah pun orang Islam juga, cuma ketua dia tu yang kalau panggil munafik yang berhubung dengan Israel dengan Yahudi. Dan hari ni tu mula bunuh West Bank tu mula bunuh, tapi tak sama bunuhnya Islam yang ada di Fatah, ada di Gaza. Gaza ni bumi suci. Apa kita tanah Palestin ni lah bumi terhormat. Bumi yang dicetakkan nabi-nabi, anbiya. Bumi Syam
Syria, Palestin dan juga Jordan. Semua tu negeri yang adanya anbiya nabi-nabi. Masjidil Aqsa dibinakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam wassalam. Lalu tu lama tak lama mari manusia dalam keadaan jahil. Keadaan jahil terlupa Allah Taala. Bumi Palestin dimenguasai oleh orang Kristian pada satu ketika. Maka masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, semasa dia merintah tu dia ambil kelik bumi Palestin di bawah pemerintahan Islam. Baitul Maqdis dicuci dan tempat beribadat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita siapa-siapa dia beribadat semaya 1 rakaat ataupun 2 rakaat lah, dah 2 rakaat di Masjid Aqsa, Allah Ta'ala bagikan dia 500 pahala. Siapa dia semaya di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala baginya 1000 pahala. Siapa dia semaya di Masjid Haram Mekah Al-Mukarramah, Allah Ta'ala beri 1500 pahala. Nampak tak tu? Jadi bumi Palestin ni, bumi Syam, Syria, Palestin ni tempat yang kemuncak kemajuan pada asal. Maju sekali, tidak ada dunia yang maju sama pada negeri Palestin, Syria. Kerana mereka itu negeri Syam. Tempat tubik raja, tempat tubiknya ekonomi, politik, tubik situ belakang. Nah, ahli pentadbiran gapo semua tubik di bumi Syam. Akhirnya hari ni, setelah mana kerajaan Islam jatuh, dah jatuh lepas pada Sayyidina Uthman tu, Sayyidina Umar Al-Khattab tu, orang-orang Kristian tu menguasainya bumi Palestin sebentar. Mari pada masa kerajaan Bani Abbasiyah. Masa kerajaan Bani Abbasiyah mulai ambil kelik bumi Palestin Masjidil Aqsa, iaitu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, terkenal dengan Songkran Crusade, iaitu peperangan agama pada masa tu. Peperangan salib. Peperangan salib ni buat Kristian tu dia pakai kayu palai belakang, warna merah, kayu salib yang berwarna merah. Perang. Mengikut sejarah mengatakan dalam Masjid Aqsa ni, darah manusia mati dalam peperangan pada masa tu, mati terbunuh, darahnya orang panggil banyaknya darah, orang panggil sapa kepada buku lali kuda, banyaknya darah yang berlakunya peperangan, iaitu dalam Masjid Aqsa, iaitu Songkran Crusade pada masa tu. Islam dapat kemenangan. Salahuddin Al-Ayyubi ambil kelik masjid, ambil kelik bumi Palestin, menguasai oleh pemerintah Islam. Tak lama kemudian setelah mana jatuhnya kerajaan Bani Utsmani, kerajaan Utsmaniyah Ottoman, Mustafa Kamal Atatürk Syaitan, Inggeris dipanggil Ottoman. Nah, maka bombing pemerintahan negeri Islam jatuh ke tangan orang lain pula. Dah, setelah mana pemerintahan Islam jatuh, mulai orang Yahudi bahaginya kuasa. Bombing ni bahagi secara cak niyung. Dah, secara orang panggil benjek dari segi kebahasaan. Orang Turki dia berbangga dengan bahasa Turki, orang Arab berbangga dengan bahasa Arab. Masing-masing pegang kebahasaan. Ketinggal kita tempat kita lah. Tempat kita ni berbangga dengan bahasa Melayu. Tempat kita berkecek agama tak naik, kena berkecek bahasa Melayu baru naik. Bahasa Melayu, bombingku, bahasa aku, nak bahasa apa? Ya, bahasa kita, nak bahasa apa? Kita nak berkecek agama, bukan berkecek bangsa. Bahasa ni berkecek belakang, bahasa kita berkecek Melayu, kita berkecek Sia. Nah, timbul permusuhan dan perbalahan di antara orang-orang Arab. Masing-masing aku bangsa. Nah, Turki hingga sampai ubah apa sistem KCP, sistem Azal. Azal ni ubah, kena Azal dengan bahasa Turki, tak sesuai Azal dengan
bahasa syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bahasa Arab, itu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. Jatuh kerajaan Utsman pada dia, Utsmaniyah tu timbul, mulai pecah negara. Orang Yahudi menguasai, puak-puak Eropah menguasai bumi-bumi Islam, bahagi negeri tidak ada setara. Negeri Islam semua tak ada setara catin, tak ada jelas dari segi setara. Sebab pernah berlaku di antara Iraq dengan Kuwait, berebut tak tahu ke setara di mana, tak ada. Negara semua tidak ada setara yang jadi jelas negeri-negeri Islam, sebab satu khutbah untuk menjadi strategi perperangan kepada manusia dan sebagainya. Setelah mana orang Yahudi menguasai tanah Palestin, mulai orang panggil tahun 1942. 1942 mulai Yahudi bertapak di bumi Palestin dan merdeka sebagai negara. Buat satu orang panggil negeri, orang panggil rasmi mengikut kebahasaan PBB, Pertubuhan Bahasa Bersatu. Becek negeri. Setelah becek negeri, timbullah orang panggil tak puas hati di antara umat Islam, kerana bombing Palestin adalah bombing Islam, bukan dia bombing Israel adalah bombing Islam, bukan dia bombing penduduk orang Yahudi. Timbul satu gerakan untuk nak bela kelik negeri Palestin. Dalam timbul gerakan ni, apabila krisis segi politik, masing-masing jaga krisis. Termasuknya Yasir Arafat. Yasir Arafat dia jaga krisis dia. Malam dia panggil, seolah kata malam ni berkecek dengan orang Yahudi, pagi isak berkecek dengan orang Islam. Kerana jaga krisis, buat sanja ikut apa yang dikandaki oleh orang-orang Israel pada masa itu. Bumi Islam yang terhormat dikuasai oleh manusia, disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera. Orang Yahudi, Allah Taala pernah sumpah, kunu qiradatan khashi'in. Allah Taala sumpahkan mereka itu jadi kera. Kerana kejahatan orang Yahudi ni pernah satu ketika Tuhan sumpah jadi kera. Walaupun di sana ada khilaf, kata perangai supaya kera, kata setengah kata kera, bukan ia perangai ada jadi kera betul-betul. Selama 40 hari kemudian hak kena sumpah tu mati semua. Dia kata jahat. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam pernah panggil puak-puak Yahudi, ya bani Israel, uzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum bala'um min rabbikum azim. Wahai Bani Israel, wahai puak-puak Yahudi, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberi Allah Ta'ala bagi kamu, yang mana Allah Ta'ala banyak beri nikmat kepada kamu, dan kamu dapat lepas daripada bahaya dan fitnah Fir'aun, yang mana Fir'aun pernah bunuhkan anak-anak kamu laki-laki dan tinggalnya anak perempuan. Apa panggil, Musa pernah beri inzar, beri peringatan kepada puak-puak Yahudi. Tapi mereka itu orang panggil di sebaliknya, mereka itu lawankan Musa dan sebagainya. Banyak fitnah-fitnah yang berlaku pada Musa alaihissalam. Kita klik mari kepada negeri Palestin pula. Di hari ini, setelah mana mulai pada bulan Ramadan kemarin, awal-awal Ramadan, mulai cetusnya peperangan yang paling besar, yang tidak ada orang panggil hebatnya serangan orang-orang Israel Yahudi kepada orang Islam di Gaza. Gaza sebagai tempat negara, sebagai tempat wilayah yang cetakkan ulama-ulama dan imam-imam mazhab, termasuknya Imam Hanafi, termasuknya Imam Hambali, termasuknya Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak ulama-ulama yang keluar daripada bumi Gaza menerimakan akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, hingga sampai mereka itu terbina sebagai imam mazhab, terbina menjadi satu ulama-ulama Islam yang membawakan kesedaran kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kemudian berlaku serangan orang Yahudi di atas perangan Gaza. Serangan yang pertama mati
hari ni sampai kepada angka 2,000, dekat-dekat 2,000 orang. Jumlah serangan yang dibunuh oleh orang Yahudi kepada orang Islam di Gaza. Hampir 2,000 orang. Sebagai pertanyaan, kenapakah? Kita mau tanya kata, apa boleh negara-negara lain senyap? Bapa negara Thai tidak keluarnya akhbar? Bapa seluruh dunia tidak ceritakan berita serangan kezaliman orang Yahudi kepada orang Islam yang dia ada di Gaza? Sebagai jawapan, kita tak ada kena tanya. Sebab semua orang panggil persatuan di atas dunia ni, Yahudi dah menguasai. Pratama media sebagai nak jual berita pada seluruh dunia mesti lepas pada tuaksa sensor daripada orang Yahudi dulu. Dan di segi ekonomi, orang yang pegang teraju ekonomi dunia iaitu orang Yahudi juga. Di segi arus songkram, alat-alat senjata, yang pegang segi alat senjata iaitu orang Yahudi juga. Jatuh pemimpin dunia, terutama di Amerika Syarikat. Siapa nak jadi presiden boleh, tapi syarat dia tu kena tunduk di bawah Yahudi. Maka tidak ada negara yang dapat menguasai dunia semua, kecuali kena dengar arahan daripada orang-orang Israel. Walaupun dia jumlah kecil, tapi dapat menguasai seluruh dunia. 2-3 hari lepas, yang kita rasa malunya, iaitu Saudi Arabia meluluskan duit 2,200 juta dolar Amerika. 200 juta dolar Amerika supaya gibui bantuan kepada Israel menghancurkan umat Islam di Gaza. Ini jelas. Dan hak saya malunya ulama-ulama yang orang panggil ke belakang ni mengatakan siapa-siapa dia tunjuk perasaan tentang orang panggil serangan orang-orang Yahudi kepada tentera Hamas, umat Islam di Israel adalah haram. Ini kita malu, sedikit malu. Benda ni saya baca dalam akhbar hari ni. Nah, ada juga petua daripada ulama Saudi mengatakan orang dia tunjuk perasaan, dia berlarak kata zalimnya Israel, duduk bom puak-puak Hamas, puak-puak Islam di Gaza ni adalah haram. Ada juga ulama begitu. Sebab itu di Saudi Arabia ni bisu, tak kecek ke apa dah hari ni. Katuk kerajaan pun katuk beri sokongnya dan sebagainya. Sebab mereka tu di bawah telunjuk Amerika. Dan Amerika di bawah kontrol daripada orang panggil Israel. Sebagai penjelasan terus lagi, kita mari tanya apa negara-negara lain berlaku seperti mana berlakunya di Gaza. Dah, seperti mana Iraq, berapa berlaku peperangan. Di Yaman, berapa berlaku perang tak beradu. Di Libya, berapa lepas pada perang cetuh perang semula. Di Afghanistan, berapa tak beradu perang. Di Pakistan, berapa duk ganyai semua. Itu negara Arab. Tempat orang Islam, berapa dia berlaku perang. Negara Qatar, berapa tak berlaku perang. Negara Kuwait, berapa tak berlaku perang. Negara Jordan, berapa tak berlaku perang. Di Saudi Arabia, berapa tak berlaku perang. Negara Arab juga, kekayaan ada juga. Kita pernah buat pertanyaan tidak benda ni. Saya telah baca daripada media, daripada daripada ahli nak cakap daripada Indonesia mengatakan Amerika usaha pelaga. Satunya lagu mak negeri-negeri yang panggil bebas menggunakan senjata. Negeri Yaman, semua rakyat dia tak ada senjata belaka. Orang kampung ni, bedil ni sepuluh pisah, sepuluh parai bajak gini. Nah, kerana negeri duduk dalam keadaan peperangan semua. Rakyat semua pakai senjata. Kalau hari nak ni, orang jual bedil sepuluh jual pisah. Main kereta cok, siapa yang nak bedil akar, apa yang nak bedil enablah, siapa yang bedil afiti, apa yang nak bedil, bebas jual sepuluh jual pisah. Afghanistan, negeri yang duduk dalam keadaan perang. Bedil pun bebas lagu tu lah. Negara Pakistan, negeri Islam yang mempunyai kabilah-kabilah, Pathan, daripada Kabul, banyak. Nah, maka puak dia bebas dalam menggunakan senjata. Negeri Iraq, negeri yang bebas pakai senjata.
selepas mana berlakunya peperangan. Negeri negeri selaginya iaitu negeri Libya bebas menggunakan senjata. Rakyat semua ada senjata. Apabila negara yang ada senjata, maka bebas dari segi menggunakan senjata, maka terpaksa Amerika kena jadi perang sama sendiri. Sebab apa? Sebab kalau negeri tak perang sama sendiri, satu hari puak-puak rakyat ni kena ditolong di Syria. Rakyat zaman ni kena ditolong di apa panggil di Palestin. Sebab kata tengok di Libya, rakyat semua ada senjata. Rakyat semua ada M15, ada semua AVC, ada Michigan, ada. Rakyat ada benda. Kalau tidak pelaga sama sendiri, maka zaman ni akan ditolongnya peperangan yang berlaku di Syria. Lalu tu satu presiden di Sudan 3 minggu lepas mulai naik di atas weti pekecek, dia panggil ya ayuhal Arab, hei orang Arab semua, tak ada kira negara mana, mung sedarlah kata kamu adalah negeri Islam, kamu adalah Muslim, dan di Gaza adalah Muslim, berilah pertolongan pada mereka. Tidak ada negara yang cetus orang panggil keluar suara untuk panggil seruan supaya berbatu mulai dari Sudan. Sudan mula dah panggil rakyat, panggil umat Islam, panggil orang Arab supaya sedar kata dia adalah agama Islam. Di Turki Turki ni istihad. Dia kata kami negara Turki akan hantarkan batuan bersama dengan ubat kepada tentera dan Hamas dan kepada rakyat-rakyat di Palestin. Dia kata kami pun hantar pada tahun lepas. Tahun dulu dia kata aku hantar dah dengan kapal laut, dengan rakyat, dengan ubat, dengan makan ni, dengan batuan. Setelah mana sampai tengah laut, maka dia kata Israel bedil. Dah, bedil kan, tembok kan, dia kata perahu aku hantar, kapal yang aku hantar makan ni. Maka tahun ni, pada minggu ni, aku akan hantarkan makan ni, akan hantarkan hubat dan bersama dengan kapal-kapal perang semua. Kalau Israel nak bedil lah. Aku sedia untuk kapal perang di Palestin. Setelah mana dengar daripada ucapan Slobodan, apa dia dah? Di Turki, Slobodan ni apa dia nama dia? Di Turki, maka dia Israel mulai nak minta kencatan senjata, nak minta damai. Dah hari ni mulai laung minta pada sahabat Bajacat, boleh ke tak kita nak damai, berhenti perang. Ucapan daripada tentera Hamas, kami tidak ada masa untuk damai dengan Israel. Kami tidak ada masa Israel. Walaupun kami mati dibunuh oleh Israel 1000, kami lahir dah hari ni 2000 orang. Maknanya kanak-kanak mati dibunuh oleh orang Israel 1000 orang, dan baru lahir, baru beranak hari ni dia kata 2000 orang. Allah Ta'ala beri tambah umat pada Gaza lebih banyak pada mati. Lebih banyak pada mati. Mati 1000, Tuhan beri 2000 beranak pula. Nah, dalam keadaan sibuk, mari beranak 2000 orang. Saya tambah lagi tentera Islam kepada Hamas. Kita bertanya kata Hamas ni ada ke tak buat serangan? Kerana dia adalah satu kerajaan. Hamas satu kerajaan, bukan rakyat biasa dah. Adanya roket, adanya dababah, ada kereta gebah, cukup dah. Dah hari ni cukup alat senjata yang bagi Hamas untuk nak lawankan Israel. Setelah mana pada hari Senin 2 minggu lepas, dia mulai lepas roket M75, M75, nama dia roket hak terbaru dia buat sendiri. Kerana nak minta negeri beli, negeri tu tak jual, minta negeri tak jual, engineer di segi sains untuk nak buatkan alat senjata bukan yang sikit dalam Palestin. Kerana ada Jerman pula masuk, Angkrik pun masuk, Amerika pun masuk, ahli wisawak masuk, engineer masuk, gapa semua masuk mari, pakak perah atak buat satu roket. Buat roket kedua, ya, Soros dia panggil. Buat mari ni, satu dia buat satu butir ni, dia panggil mula kali pertama dia buat terbang jauh, dia lacak ni 175 kilo.
Manakala lepas di menara ni, sapalah di orang panggil tak sapa di hak jai pun, sapa di cenuk. Dah, lepas di menara ni sapa di cenuk. Lebih pada tu, bahkan lebih pada tu. Orang panggil roket yang dibuat oleh orang panggil puak-puak, orang panggil ahli, orang panggil kecerdikan. Nah, di Palestin ni mulai buat. Hari Senin 2-3 hari 2 minggu lepas kemarin. Dia mulai lepas roket sebanyak orang panggil 59 butir. 59 butir mulai turun dalam Israel. Di situlah baru Amerika sedar kata kekuatan Hamas bukan yang rendah. Setelah mana jatuh, dia dapat berdiri naik lagi hanya 20 butir. Jatuh semua dalam negara Israel sebanyak 39 butir. Mulai Amerika Syarikat anumat ataupun anuyat kepada Israel. Kecek dia kata kalau mu nak godal, kalau mu nak bom lah dengan sekehendakmu Israel terhadap tentera Hamas iaitu di Gaza. Sekiranya mereka itu berkuasa, maka kamu tidak ada bombing untuk duduk. Sekiranya dia kata Hamas ada kekuatan dengan roket dia, dengan tentera dia, maka Israel tidak ada bombing untuk duduk. Tak ada siapa nak terima dah. Kalau ke Jerman tak terima, Amerika sendiri tak terima. Amerika sendiri tak terima. Tetap orang panggil orang Yahudi tak terima dia. Nah, walaupun orang panggil Yahudi tu duduk kontrol dia, tapi tak terima juga. Rakyat tak terima orang Yahudi. Semua dunia ni tak ada siapa yang terima orang Yahudi. Tak ada terima. Dan kita kena ingat. Nah, orang panggil senam, orang panggil ko senam awut songkram. Bagi ahli perniagaan Yahudi, gapo semua ni iaitu di Taiwan Auckland. Iaitu di Timur Tengah, iaitu di negeri Arab. Di negeri Arab ni usaha jadi perang negeri. Supaya untuk nak jualkan senjata pada negeri, supaya nak kesenang pada negeri-negeri lain. Nah, perang pelaga antara dua negeri mana ikutlah. Nak perang di antara Iraq dengan Iran, nak perang di antara Iraq sama Iraq, Libya sama Libya, apa semua untuk nak kesenang jualnya alat senjata. Sebagai latihan tentera bagi negara-negara Eropah, sebagai nak uji tolong dari segi awak alat senjata, kena bercetusnya peperangan di Taiwan Auckland, iaitu di Eropah. Seperti mana berlakunya dalam negeri Thai. Sebagai latih perang, foot commando, orang panggil widak buruk di segi tentera kena mari foot dalam Sam Cadang Pak Thai. Siapa dia najah dalam latihan sini, maknanya dia najah dalam peperangan. Boleh bak pangsut haludah ke siapa dia mau duduk dalam Sam Cadang Pak Thai. Sebab sana foot bagi tahan negeri Sia ni dia ada foot dalam Sam Cadang Pak Thai. Timbulnya orang minyak, timbulnya gapo, timbulnya sebagai latihan orang panggil dalam Sam Cadang Pak Thai ni lah. Nah, begitulah orang panggil sana foot tahan, foot orang panggil gapo semua dalam perang ni dia kena give foot dalam iaitu dalam Taiwan Auckland, iaitu dalam orang panggil negara Arab. Kita mari tengok apa berlaku sehari dua kemarin di Libya. Berapa berlaku? Negara yang lepas dah pemerintahan, senil dah segi pemerintahan, berapa berlaku semula pula? Jatuhnya Muhammad Qaddafi ni, ulama semua kata tak ada kena buat kira dengan dia. Sebab dia lah seorang yang mengubahkan Al-Quranul Karim. Dah buahnya segala kul Al-Quran tu buah habis. Dah, dia ni hebat. Qaddafi ni buat kita kata kedepannya dia kat sokong dia. Sebab tak tahu kamu kita, tak tahu kamu dia. Sebab dia teruk. Paksa supaya mengajikan kitab al-akhdar dia tu. Dalam Quran ni kalau kul wallah buka buah kul. Kuliah buah kul, buah habis. Dia hebatnya buah habis Quran yang ada kalimah kul dalam Al-Quranul Karim. Setelah mana jatuhnya orang panggil Muhammad Qaddafi, apa boleh berlaku perang semula. Dah, berapa Amerika kena usaha berlaku perang semula. Negara Libya 1300 tahun dalam keadaan amai. Dalam keadaan amai tidak berlakunya orang panggil pertempuran dan peperangan. Iaitu 13 korun. Seni. Setelah mana cukup 13 korun, mulai Itali tahun 1912. Mulai Itali mari jajah negara orang panggil Libya. Ambil orang panggil pembayau daripada kehasilan yang ada di Libya tu masuk kepada Itali.
Setelah mana Itali bebas lepas, maka Angkrik pula mai merintah. Angkrik mari jajah pula di negeri Libya. Gunakan kehasilan yang begitu banyak. Mari sapa pada Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi di bawah pemerintahan Angkrik. Sebab tu Muammar Gaddafi lawan sangat Amerika. Dah kerana orang panggil orang di belakang dia ni, berwasuh di belakang dia iaitu Angkrik pada masa tu. Duk lawan sangat dia Amerika. Tapi Amerika pun lawan gitu sama boleh makan pun payung. Dah, tapi duk lawan lagu tu hasil yang begitu banyak klik kepada Angkrik. Dah, setelah mana Amerika ia main cara senyap-senyap. Lagu mana nak perubahnya jajah Angkrik terhadap Libya, kerana Libya ni minyak dadak orang panggil peringkat nombor 1 dunia. Orang panggil ada benda konlok ni duduk pada orang panggil Libya. Dah, kayanya dia. Lalu tu terpaksa kena jatuhnya Muammar Gaddafi. Gunakan suara rakyat. Cetusnya beberapa kelum, beberapa puak supaya menghancurkan Muammar Gaddafi. Timbul peperangan. Dah, cetus berlaku perang. Jatuhnya Muammar Gaddafi, maka Amerika menguasai. Dalam berlaku peperangan, Amerika hatta tahan dia lagi. Hatta tahan dia lagi, tolong rakyat. Beri sokongan untuk menghancurkan Muammar Gaddafi sebagai ketua. Setelah jatuhnya Muammar Gaddafi, maka Amerika Syarikat letakkan Taliban Krau. Nampak tak tu? Letaknya kerajaan Sementara. Letak kerajaan Sementara. Kemudian setelah meletak kerajaan Sementara ni, meretah negara. Dah, meretahkan negara untuk nak ambilkan pemplayuk masuk pada negeri Amerika. Tapi Angkrik jang tak? Angkrik tidak izin. Tak jang untuk nak beri hasil dia kena di bawah jajahan dia. Mulai situlah timbul suara rakyat tidak puas hati di atas pelatih kerajaan Sementara yang dibuat oleh Amerika. Lalu tu cara lagu mana untuk mengukarkan masalah penyelesaian? Terpaksa kena ada pilihan raya. Mereka datang pilihan raya. Dalam pilihan raya ni Amerika cerdik. Cerdik sekali. Nah, dalam pemilihan raya ni bolehnya iaitu orang yang di bawah pimpinan Amerika letak jadi Taliban. Bila letak jadi Taliban ni, pertama kali tak nak kira moga lain. Ambil minyak serok klik kepada Amerika. Lalu itulah orang yang jadi Faikan balik ni kata dia lah berhak menjadi kerajaan. Dah hari ni berlaku perang di Libya, orang panggil tahan sama tahan bukan rakyat. Dah, tahan yang orang panggil tidak kuat, dia panggil semasa pemerintahan orang panggil Libya ni, dia kata dia berhak menjadi kerajaan. Hak dalam ni kata berhak menjadi kerajaan sebab dalam pemilihan raya. Berlakulah orang panggil peperangan yang paling hebat. Berlaku perang. Dah, berlaku perang di antara negeri. Sebab tu media orang satu nak bincangkan pada Indonesia mengatakan cetus peperangan yang ada di Libya, orang panggil berebut, orang panggil kehasilan di antara dua negeri iaitu Amerika Syarikat dengan Angkrik. Ambil hemah belaga. Suruh hemah belaga. Bergoma sungguh hemah. Dia tak kerti apa. Belaga legong. Nah, kekuatan sama ada. Balik hak kerajaan ada kereta gebak, hak ni ada kereta gebak. Hak ni ada Michigan, hak ni ada Michigan. Hak ni ada kapal terbang, ni ada kapal terbang. Bergoma sungguh. Nah, 3 hari mari dulu saya kecek dengan saya duduk kerja di Stantuk Libya. Dia kerja di Stantuk hak Kuwait. Dia ada hak sia duduk di Libya. Nah, kata lagu mana keadaan sekarang. Dia kata berdoa ustaz. Nah, baru ni mula-mula cetus dalam seminggu pertama tu tak ada jalan nak damai. 70% negeri Libya nak hancur. Tapi dah hari ni dia kata mungkin dengan keberkatan doa umat Islam mulai 50-50. Jalan untuk damai itu ada insya-Allah taala. Kita jangan hancur negara Islam. Sebab bila hancur negara Islam, mana umat Islam di Gaza hancur. Bila hancurnya umat Islam, maka umat Islam di Syria akan hancur. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza fasada ahli Syam." Apabila hancurnya, rusaknya penduduk ahli Syam, maka rusaklah manusia di muka bumi Allah. Nah, kita kena beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bercetuh kehancuran yang berlaku hari ini. Jangan timbul kehancuran. Nah, kita bila Taala berikan kemenangan bagi umat Islam. Sebab tu dah hari ni dah ada setengah-setengah mari duduk cari makan ada nak cari minta khairat untuk Gaza ke orang panggil yang tidak rasmi. Dah, hak tu kita kena tengok. Dah, kerana orang untuk cari batu Gaza ni dia ada. Hari ni kita mula waktu baik
orang panggil kenyataan. Kita buat pungut derma, kalau masjid kita pungut di masjid. Dan kalau kita pergi kutip dalam nak, kita ada satu rombongan dengan orang panggil ketanaan. Nah, maknanya duit ni siapa, bukan tak siapa. Dah buat kita nak pergi boleh, siapa yang nak pergi boleh. Dah tambah kapal sendiri, semua nak pergi tu sendiri belaka. Bukan ambil duit hak orang ada duit tambah kapal bagi tak ada. Tak punah skop. Nah, hak orang ada harta tu cuma punahnya tukar dolar. Baiklah tu dah. Tukar dolar dia punahlah. Dia rugilah. Dia tak jadi kata turut akar duit tu tak. Boleh kita beli dia rugi skop rokok tu. Dah, maknanya duit hasilnya tu panggil akar siapa. Jelas. Siapa cerak iaitu orang panggil tentera Islam dan orang panggil umat Islam kita yang ada di Gaza. Sebab mereka itu orang panggil peperangan bukanlah peperangan kerana orang panggil kebangsaan. Berlaku peperangan hari ini orang panggil perang agama. Semua ulama petua kata inilah peperangan agama yang orang panggil dilaksanakan oleh tentera Hamas. Walaupun di sana ada beberapa orang yang kata dicomti begitu begini, itu salah. Nah, kita kena tengok banyak-banyak. Kadang-kadang kita dah ambil media berita-berita maksiat ni. Dah, mau dia kata kokandra, dia kata gapo, tu jadi masalah pelimna. Nah, sebab tu insya-Allah kita kena pakai berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Dah, semoga orang panggil diberi pertolongan dengan baik kepada mereka. Dah, walaupun orang-orang Israel tu dia buat benteng pagar di antara Israel dengan Palestin ni bukan main tingginya. 30 meter tinggi tu. Nah, tinggi 30 meter. Di bawah pula tu 15 meter ke 20 meter dia gali di bawah tanah ni. Takut korek masuk bawah tanah. Mujahidin masuk korek sepatutlah juga. Mujahidin korek bawah tanah lebih pada 20 meter lagi. Waktu turunnya alat senjata bawah tanah tu masuk ke serang di Palestin. Di Israel. Dah serang dah. Mulai dah hari ni, orang panggil serangnya, orang panggil Hamas. Dan mulai masuk negara-negara Islam ni, tentera-tentera Islam ni bakal masuk dah hari ni. Pakistan masuk, Afghanistan masuk, Angkrik masuk, Jerman masuk, Malaysia sendiri masuk, Indonesia sendiri masuk. Masuk dia jadi tentera. Orang panggil untuk nak kembalikan bom Islam, iaitu di Palestin. Nah, orang panggil hal tu jelas. Dah, ulama bertua orang panggil dengan mengikut orang panggil ittihad oleh syarak dalam peperangan yang berlaku Syria dan Palestin. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga mereka itu berjaya insya-Allah Ta'ala. Ya, sekali itu saja insya-Allah. Dan tepat 23 ni kita mari dengar ahli panel tokoh-tokoh yang banyak lagi maklumat dah komun untuk beritahu pada puak kita dah tentang berlakunya lagu mana keadaan di sana. Nah, sebab tu kita kena ingat orang panggil Allah Ta'ala beri syurga seorang laki-laki dengan sebab seekor anjing, dan Allah Ta'ala masukkan neraka seorang perempuan dengan sebab seekor kucing. Nampak tu? Dah, seorang laki-laki lalu tepi air, tepi telaga, nampak anjing dah jelek-jelek lapar air. Dia turun di patak telaga ambil air dan dengan kasut menghala kepada anjing. Maka anjing tu minum. Maka Allah Ta'ala berikan syurga kepada manusia. Seorang perempuan binatang yang duduk boleh sama dengan manusia, meliarnya kucing, tapi seorang perempuan yang neraka kerana kurungnya kucing sampai mampu. Nampak tak tu? Sebab itu tak ada salah lah kita. Nah, berilah kepada umat Islam. Sebab Nabi kata siapa yang tak berdoleh sama umat Islam, maka falaisa minna, maka dia bukan golongan aku. Nabi kata. Dan usaha kita buat pengutan orang panggil setiap lepas semaya ke lagu mana, yang sekali lepas maya lagi mana sekali. Ataupun kita nak bui sana, tak ada apa. Dalam orang panggil pengutan semua seluruh jabat negara ni mulai bergerak dari ni. Kamsan daripada Tula pun kepada Majlis Agama Islam supaya setiap masjid jabat negara ni kena buat pengutan untuk beri kepada umat Islam di Gaza. Kita berdoa insya-Allah taala. Wassalamu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi